Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Hadirin dan hadirat para penuntut ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, akan meneruskan perbahasan noktah yang ke-28 daripada kitab kita ini. Iaitu pada kuliah kita yang lepas kita telah sebut secara ringkas Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fin nikah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi dalam perkahwinan dan pernikahan. Wa mu'asyaratihi sallallahu alaihi wasallam ahlah, dan bagaimanakah Nabi bergaul dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita maklum, apabila Al-Quran menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya buat diri kamu pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat padanya uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Uswah hasanah adalah qudwah hasanah. Maka contoh teladan yang terbaik itu dalam dua aspek. Yang pertama dalam bab muamalat dunia, dan yang keduanya dalam bab ibadat akhirat. Kerana urusan hidup kita ini terbahagi kepada urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi dalam urusan dunia pun contoh ikutan kita adalah baginda, dan dalam bab-bab akhirat contoh ikutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ikutan dan teladan dalam bab-bab dunia ni adalah dalam bab-bab makan dan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab-bab bagaimana baginda berpakaian, dan bab-bab bagaimana baginda bergaul dan berurusan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam kategori muamalat dunia. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab kita Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min hadithi Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu atau khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda alaihi salatu wassalam menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib, telah diberikan perasaan cinta kepadaku daripada urusan dunia kamu. Dua perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba ilayya, telah diberikan perasaan suka, perasaan cinta kepada diri aku ini terhadap urusan dunia kamu, sebanyak dua perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas faktor itu yang saya sebut urusan perkahwinan, muamalat dan urusan hubungan Nabi dengan isterinya sallallahu alaihi wasallam sebagai urusan dunia,
Bahkan Nabi mensifatkan ia bahagian daripada urusan dunia. Sebab tu Nabi kata, hubbiba ilayya min dunyakum, bukan min akhiratikum, bukan min ibadatikum, bukan urusan akhirat, bukan urusan ibadat, tak. Tapi Nabi kata urusan dunia kamu. Dan dua perkara yang Allah berikan kesukaan dan kecintaan pada diri Nabi, yang pertamanya adalah an-nisa, iaitu Nabi kasih kepada orang-orang perempuan. Nabi sayang kepada orang-orang perempuan. Jadi adalah amat-amat kontradik. Kalau orang kata agama kita ini yang dibawa oleh Nabi SAW menindas dan menzalimi orang perempuan. Tidak. Kerana Nabi sifat baginda direzekikan perasaan kasih dan sayang kepada orang perempuan. Banyak wasiat yang Nabi beri supaya kita ini menjaga orang perempuan, melindungi mereka, mempertahankan mereka, membantu dan menolong mereka. Jadi tak timbul isu agama kita menzalimi hak orang perempuan. Wattib, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antara perkara dunia yang Nabi suka adalah minyak wangi ataupun wangi-wangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakai wangi-wangian. Hakikatnya kita juga dituntut untuk sentiasa memastikan diri kita ini sekurang-kurangnya tidak berbau busuk. Itu maknanya. Dia tidaklah syarat kena pakai minyak wangi yang banyak, yang tebal, tidak. Tapi sekurang-kurangnya biar badan kita itu tidak berbau. Kalau tak nak pakai minyak wangi pun. Jadi kita pasti badan tak berbau, dalam erti kata kalau kita mandi biar sabun. Kalau malas sabun, belilah syampu badan, pakai. Yang tu akan mengurangkan bau badan. Ni kadang sabun tidak, lagi teruk pada tu mandi pun tak. Mujurlah sekarang ni musim hujan katakan. Jadi bila musim hujan dia tidaklah berbau sangat. Macam kami di Jordan dahulu, time musim sejuk seminggu tak mandi tu biasa. Tapi badan kita tak bau walau seminggu tak mandi sebab musim sejuk. Jadi musim sejuk tak ada sangat nak bau-bau badan ni. Tapi kalau musim saifi tu, musim panas, maka kita kata kena mandilah. Macam kita pun walaupun musim hujan, tapi kita pun ada halnya tidaklah sejuk sangat. Jadi dia panas tu dan boleh mendatangkan bau, maka kena juga mandi supaya dapat kurangkan bau badan. Nabi SAW suka kepada wangian. Dan Nabi SAW kasih kepada orang perempuan. Lalu Nabi SAW menyambung dalam hadis ini, hadis riwayat An-Nasa'i, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, dan telah dijadikan penyejuk mataku terdapat ketika aku salat. Maknanya salat tu disifatkan sebagai qurratu ain. Qurratu ain ni adalah penyejuk mata. Maknanya bila kita lihat, kita tenang. Bila kita buat, kita rasa tenang. Inilah yang kita baca dalam doa yang Al-Quran ajarkan di dalam surah Al-Furqan itu, ciri-ciri ibadur rahman, yang mana antara ciri mereka tu, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wahai Tuhan kami, Allah, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami. Kalau orang lelaki baca, dia rujuk kepada orang perempuan. Kalau orang perempuan baca, dia rujuk kepada pasangan dia dari kalangan orang lelaki. Kemudian wa dzurriyyatina, dan zuriat-zuriat kami. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata bila kita lihat perbuatan dia, ucapan dia tak menyakitkan hati. Ada sebahagian masyarakat ni, bila kita tengok dia je, rupa paras dia, wajah dia, kita rasa tenang. Walaupun dia belum bercakap lagi, tapi kita rasa tenang. Bila dia bercakap pun kita kata, Allah, baik budaknya, contoh. Sopan santun kata-katanya. Cakap pun lemah lembut. Yang tu bercakap. Bila dia beramal pula, kadang tengok, kalau dia orang kata kadang masyarakat kita punya adat, lalu depan orang tua tunduk jalan. Nampak? Bila kita tengok, Allah, ni anak siapa dia ni boleh jadi menantu ni, contoh. Kemudian kita tengok dari sudut tindak tanduk yang lain macam-macam.
Baik sangat orang. Jadi itu maknanya bila kita tengok kepada ucapan dia, kepada perbuatan tindak tanduk dia, kita rasa apa? Rasa tenang. Rasa tenang. Itulah qurratu ain, sejuk mata memandang. Tapi Nabi SAW, Nabi kata, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, dijadikan penyejuk mata buat diriku ini dalam semayang. Maknanya Nabi suka salat. Nabi suka salat. Dan Nabi SAW, salatlah sebenarnya masa Nabi berehat. Sebenarnya Nabi di luar salat, Nabi sibuk. Kita ni di luar salat yang kita lapang. Jadi sebab itu beza kita dengan Nabi SAW. Apa bukti Nabi ketika Nabi di luar salat Nabi sibuk dan di dalam salat Nabi berehat? Bila Nabi bagi tahu kepada Bilal bin Rabah selaku muazzin, selaku tukang azan tu, Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami biha. Biha ni dengan salat wahai Bilal. Maknanya salat tu adalah suatu kerehatan Nabi. Maknanya di luar salat Nabi sibuk dengan urusan pentadbiran, urusan pemerintahan, urusan macam-macam mentadbir dan seumpama, mengajar agama. Tapi dalam semayang Nabi berehat. Tapi kita ni pula lisan hal kita tak sebutlah di lidah. Tapi lisan hal kita seolah kita kata arihna minha ya Bilal, kita kata begitu. Rehatkan kami daripada semayang ni. Maknanya jangan semayang. Macam tu. Rehatkan kami daripada semayang. Tak payah ajak semayang. Itu lisanul hal. Maknanya dari sudut sikap kita begitu. Walaupun lidah kita tak sebut. Tapi lisanul hal. Seolah-olah tak nak semayang. Malas semayang. Jadi kita jauhi. Kerana Nabi SAW ketika Nabi salat, Nabi tenang. Macam mana nak menjadikan salat kita ni tenang? Dan sebagai penyejuk mata dan penenang jiwa kita ni, tak lain tak bukan, kalau boleh usahakan salat di awal waktu. Usahakan salat di awal waktu. Kerana kalau kita buat salat pada awal waktu, kita akan tenang. Contoh tadi kita salat isyak berjamaah. Bila kita salat dalam pukul 9, kita nak dengar kuliah pun jadi rasa relax je. Lepas kuliah ni nak lepak mamak pun, kita rasa, aku dah selesai kewajipan dah. Tak ada apa. Tapi cuba bayang kalau lepas kuliah tak semayang lagi. Kawan ajak pergi lepak mamak. Contoh. Tak payah sebutlah restoran mana. Tetapi kawan duk ajak kita lepak. Jadi bila kita nak lepak, kita pun jadi belah bahagia. Aku tak semayang lagi. Kalau dia nak join juga, tapi dalam masa sama perut lapar. Dia nak join juga, tapi duk fikir tak semayang. Penyudah kadang-kadang balik rumah, tak semayang. Kuliah beringat ceramah tadi, ustaz fahami. Balik tak semayang. Contoh. Jadi sebab itu, kita salat pada awal waktu. Nabi SAW suatu hari dalam hadis Muslim, Nabi tengok ada seorang lelaki ni, dia melewatkan solat asar sehingga waktu maghrib hampir masuk. Dalam erti kata sehingga matahari hampir terbenam. Dia baru nak salat. Dan Nabi SAW sebut, tilka salatul munafiqin. Itu adalah salat siapa? Orang-orang munafik. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Yang mana dia takkan dapat ingat Allah dalam semayang yang jenis itu, melainkan sedikit sahaja. Kan hakikatnya Quran sifatkan munafik, begitulah sifatnya. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kemudian la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi apabila mereka mendirikan salat, munafik ni semayang juga, tapi dia mendirikan salat dalam keadaan malas-malas. Dan dia tak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi macam tu juga bila kita semayang kat hujung-hujung waktu ni. Biasa kalau kita tengok orang yang mazhab dia semayang hujung waktu ni, contohnya kalau maghrib masuk katalah 7:16 katakan, dia pukul 7 orang nak semayang asar, atau 7:05 minit lagi advance, 7:05 minit. Dan bila 7:05 minit nak semayang asar tu, kita tengok dia semayang asar macam mana, punya laju dia semayang, betul tak? Dah kalau semayang laju, macam mana dia nak ingat Allah lama? Tapi kalau kita salat awal waktu, masa tempoh yang membolehkan kita salat tu panjang. Jadi sebab tu kita boleh semayang lama. Dia pada semayang lama ni yang terdapat ketenangan ni. Tapi yang lebih tenang bila kita faham apa yang kita baca. Kalau kita tak faham apa yang kita baca, atau kalau kita tak faham apa yang imam baca, tu yang duk batuk-batuk kat belakang tu, isyarat imam jadi-jadilah tu. Contoh. Itulah sebab dia.
Sebab kita tak faham. Jadi sebab tu bila imam baca agak panjang sikit, kita kat belakang. Nak bercakap tak boleh, batal sembahyang. Tapi kita batuk sebab memberi isyarat kepada tu imam faham-faham sikit. Contoh. Tidak sampai kepada membatalkan sembahyang. Dia tidak membatalkan salat. Cuma kita elakkan makruh paling tinggi perbuatan-perbuatan seperti ini sebab kita nak tengok apa tujuan kadang-kadang. Macam seolah macam kita kata tadilah, dia tak ada ketenangan pada sembahyang. Padahal sebab kita kena faham, kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu, kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak baca banyak sangat. Nabi ni adalah bahagian sembahyang Nabi. Kadang Nabi baca banyak ayat dalam satu rakaat salat. Macam kita tahu yang ada sahabat riwayat Nabi baca Al-Baqarah sampai habis. Kemudian selepas baca Baqarah, Nabi baca An-Nisa. Selepas An-Nisa, Nabi baca Ali Imran. Al-Baqarah ni ada 200 berapa ayat? 86 ayat. An-Nisa ada 176. Ali Imran ada 200 ayat. Jadi cuba kalau kita congak 286, 176, 200 ayat, kan kelebih daripada 600 ayat. Ada masa Nabi baca dalam satu rakaat tu banyak ayat. Tapi ada masa Nabi salat malam ni, Nabi salat tahajud ni, Nabi SAW hanya mengulang satu ayat sahaja yang Nabi baca sampai pagi. Satu ayat je. Tapi Nabi tak rokok. Nabi terus baca ulang. Ayat tu adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sekiranya kamu mengazab mereka ya Allah, mereka adalah hamba kamu. Wa in taghfir lahum, sekiranya kamu mengampunkan mereka, fa innaka antal ghafurur rahim. Itu kalau saya tak silap ayat tu. Tapi kalau saya salah boleh betulkan. Jadi maknanya, kalau kau ampunkan mereka, sesungguhnya kau adalah Tuhan yang maha pengampun. Nabi hanya baca tu je sampai pagi. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau azab mereka ya Allah, mereka hamba kamu. Layak mereka kena azab dengan kamu sebagai Tuhan. Tapi kalau kau ampun mereka, kau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ulang baca. Jadi tak salah kita dah ulang-ulang bacaan sebegitu. Banyak ulama-ulama kita pun dah ulang ayat yang sama juga. Antaranya ada satu isteri Nabi SAW. Dia baca ayat Quran daripada selepas subuh. Kemudian dia punya cucu dia dah keluar rumah pergi urusan cari pasar dan seumpama. Cucu dia balik tengok nenek dia tak habis lagi duk mengulang ayat yang sama. Kerana pada mereka pengulangan ayat Quran padanya ketenangan di dalam salat. Padanya ketenangan. Jadi kita kena mencari ketenangan. Tapi kalau yang paling utama yang saya boleh sarankan adalah untuk kita menguasai bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab. Para penuntut ilmu dia kena tekun bahasa Arab. Sekurang-kurangnya dia dapat memahami makna-makna bacaan dia di dalam salat. Paling utama adalah bacaan Fatihah. Kena faham apakah terjemahan Al-Fatihah. Kemudian doa iftitah tu, kalau boleh faham terjemahan. Kemudian bacaan-bacaan yang lain lah kalau kita boleh faham. Sebab kalau kita faham baru kita dapat rasa ketenangan dalam salat. Kalau kita tak faham memang kita tak akan rasa tenang dalam salat kita ni. Baik, selesai perbahasan itu. Wa abahallahu lahu min dhalika ma lam yubihhu li ahadin min ummatihi. Allah telah mengharuskan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perkahwinan dengan ramai isteri ni, perkahwinan dengan ramai isteri dalam satu-satu masa yang sama, perkara yang tidak dihalalkan bagi seorang pun dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi tak boleh menghimpunkan lebih daripada 4 orang isteri dalam satu-satu masa yang sama. Dia tak boleh menghimpunkan 4 orang isteri dalam satu masa yang sama. Tetapi tidak pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada orang tanya, Ustaz, bukankah kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kenapa part yang Nabi kahwin lebih daripada 8 orang, 9 orang kita tak boleh ikut? Sedangkan kita dituntut mengikut sunnah Nabi. Katakan kita ni ahli sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapannya, sunnah Nabi ni ada yang dikategorikan sebagai khususiat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang hanya khas kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila perkara yang hanya khas kepada Nabi tu kita tak perlu ikut. Dan kita tak boleh pun ikut sebenarnya. Macam puasa wisal, puasa bersambung-sambung, tak makan, tak minum tu, yang tu hakikatnya Nabi buat dan para sahabat nak buat. Tetapi Nabi SAW tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Tapi itu yang biasa yang buat juga benda-benda gini adalah para sahabah lah. Kita bukan puasa wisal tak buat tu. Isnin Khamis pun tak buat. Tapi yang sahabat ni dia nak semangat mengikut puasa Nabi SAW. Dan disebut di sini, wa kana alaihi salatu wassalam yaqsimu bainahunna fil mabit wal iwa wan nafaqah. Nabi SAW mengagih-agihkan antara isteri Nabi SAW ataupun meletakkan ada jadual. Maknanya hari ni tidur bersama kawan ni. Hari ni Nabi di rumah kawan ni. Kemudian kawan ni Nabi memberikan nafkah mengikut keperluan masing-masing. Maknanya Nabi ni walaupun isteri ramai, nak gambar di sini Nabi adil. Nabi adil. Dalam erti kata Nabi meletakkan sesuatu tu pada tempat dia. Nabi meraihkan hak bagi setiap seorang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW juga disebut di sini telah menceraikan salah seorang isteri Nabi dan baginda rujuk balik. Baginda rujuk semula. Dan satu-satunya isteri Nabi yang diceraikan siapa dia? Yang Nabi cerai dia adalah Sayyidah Hafsah. Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi ceraikan Hafsah kerana adalah sedikit yang berlaku, tetapi kita tak, orang kata, membahas secara berlebih-lebihan apa yang berlaku antara isteri Nabi SAW. Cuma yang kita nak sebutkan adalah Nabi menceraikan isterinya. Tapi cerai Nabi itu adalah talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Dan ada riwayat sebenarnya yang Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril datang. Dan ada riwayat lagi atas faktor Sayyiduna Umar ni dia rasa duka cita. Dia rasa duka cita kerana Nabi SAW menceraikan anak perempuannya, Hafsah. Hafsah ni anak Umar bin Al-Khattab. Lalu datanglah Jibril kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis. Beliau menyampaikan, iaitu Jibril AS mengatakan, Inna Allaha ya'muruka an turaji'a Hafsah, fa innaha sawwamah qawwamah. Allah perintahkan kamu, wahai Muhammad SAW, untuk rujuk kembali kepada Hafsah. Tapi nak rujuk kepada Hafsah tu, kita kena tengok atas faktor apa? Fa innaha sawwamah qawwamah. Kerana Hafsah ni kaki berpuasa. Sawwamah ni kan fa'al. Fa'al ni kan orang kata sirah mubalaghah, iaitu satu bentuk berlebihan. Kalau kita terjemah ni dalam bahasa saya, bersangatan. Bersangatan. Tapi saya tak tahulah di BP ada ke tak bersangatan tu. Ada ke? Mudah-mudahan ada kot no. Sangatlah, maknanya sangat kuat atau rajin berpuasa. Sawwamah. Qawwamah pula sangat rajin melakukan qiyamul lail. Itu siapa dia? Hafsah. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita tengok, ketika diceraikan itu adalah suatu ujian. Tapi Hafsah ni semasa dia hidup hayat bersama Nabi sebagai isteri Nabi, dia rajin puasa. Dia rajin qiyamul lail. Jadi apa sahaja yang kita lakukan semasa kita senang daripada ketaatan dan kebaikan, Allah akan tolong kita masa kita susah nanti. Bila dia diceraikan, datang malaikat memerintahkan supaya rujuk balik kepada Hafsah. Kerana dia atas faktor amalan dia itulah menyebab dia dirujuk kembali. Fa innaha sawwamah qawwamah. Jadi sebab tu kita kena teliti sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi kita menyebut ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifuka fish shiddah, kata Nabi. Kenalilah Allah semasa kamu senang, Allah akan kenal kamu semasa kamu susah. Maksud kenal Allah semasa senang tu adalah ingat Allah dengan melakukan ketaatan. Jangan lupa Allah, abaikan Allah dengan melakukan kemaksiatan ketika senang, jangan. Tapi ingat Allah dalam erti kata buat ketaatan semasa kita senang. Ya'rifuka fi syiddah. Allah akan ingat kita semasa kita susah.
Dahulu Nabi Yunus alaihi salam, dalam surah Al-Anbiya Allah cerita, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ingat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika dia pergi meninggal kaum dia dalam keadaan marah kepada kaum dia, dan dia menyangka yang kami takkan dapat ambil tindakan terhadap perbuatannya itu. Rupanya dia dibaham oleh ikan nun, ikan yang begitu besar. Jadi bila dibaham ikan, hidup dalam perut ikan, maknanya ujian. Satu kesukaran dan kesulitan, nak keluar tak boleh. Macam mana gayanya? Kalau kita duduk dalam perut manusia, kita boleh kata Assalamualaikum, kita boleh kata begitu, tapi tak logik lah kan. Tapi ni perut ikan ni bukan dia faham bahasa kita. Jadi macam mana gayanya? Dia pun tak tahu gamaknya yang Nabi ada dalam perut dia. Jadi dia berdoa pada Allah. Bila dia tak ada apa harapan lain, hanya ada satu doa je. Dia pun doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi ingat, la ilaha illa anta ni walaupun tak ada unsur talab, tapi dia doa juga. La ilaha illa anta mana ada unsur permintaan apa dia? Tak ada. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah, maha suci kamu, aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri. Tak ada permintaan pun, tapi itu doa juga. Bukan semua doa bersifat permintaan. Kita kena ingat benda ni. Jadi kita kata, tetapi kalau yang doa yang bersifat permintaan tu macam Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, itu yang bersifat permintaan. Jadi bila dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ayat berikutnya dalam surah Anbiya ni Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami mustajabkan doanya dan kami selamatkan dia daripada musibah yang menimpa dia. Demikianlah cara kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Walaupun Nabi Yunus dia kata inni kuntu minaz zalimin, tapi Allah kata tak, minal wa kadzalika nunjil mu'minin. Dia mukmin. Kenapa dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144 Allah kata falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Kalaulah Nabi Yunus ni semasa dia senang, dia tak tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa tasbih kepada Allah. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya dia akan kekal duduk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Tapi apa yang menyelamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan tu? Yang menyelamatkan dia adalah amalan dia semasa dia senang. Ingat, bila dia senang, dia adalah minal musabbihin, sentiasa tasbih pada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita pun sama, time tengah senang, tasbih pada Allah. Time tengah duduk bawa kereta, janganlah time bawa kereta nak nyanyi lagu, macam-macam lagu, buka radio era ke hit, jangan gitu je. Tasbih pada Allah, zikir. Ketika kita tengah senang lah tu, tengah bawa kereta elok. Jadi Allah akan ingat masa kita susah. Jadi apa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Yang menyelamatkan dia adalah amalan dia semasa dia senang. Bila dia senang, dia ingat Allah. Jadi bila dia susah, Allah ingat dia. Allah ingat dia. Tapi ada satu lagi makhluk, iaitu Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun ni bila dia senang, dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Yang tu ketika dia senang. Sombong. Bila dia senang, dia abaikan Allah dengan maksiat. Dia tak ingat Allah dengan melakukan taat, tidak. Dia abaikan. Dia tinggalkan Allah. Lalu kita tengok dalam surah Yunus ayat 91 tu. Dan sebelumnya ayat 90. Allah cerita yang Fir'aun dan bala tenteranya ini, dia pergi kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut Nabi Musa. Dia kejar. Dan bila dia kejar Nabi Musa ni, dia dah tak tentu arah dah. Macam aku nak, tak ada tempat nak lari dah. Macam mana gaya ni? Macam mana nak selamat? Lalu apa kerisauan kalau Allah ada bersama kita? Macam Nabi kata kepada Abu Bakar, ma zannuka bi isnaini Allahu salisuhuma. Kamu nak risau apa lagi dengan dua orang yang mana Allah adalah yang ketiga dari kalangan mereka yang berdua. Jadi Allah membelahkan laut.
Allah belah laut. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat melepasi laut tersebut dengan selamat. Dan seketika itu, Fir'aun di belakang mereka nak lalu di kawasan yang sama, lalu laut pun ditutup. Bila ditutup, lemaslah masing-masing. Fir'aun yang masa dia senang, dia lupakan Allah tu, sekarang ni sampailah masa dia susah di dalam lautan dan kelemasan. Dan ketika itu baru dia kata, amantu. Sekarang masa aku beriman, dia kata. Amantu, kemudian Allah kata dalam ayat yang ke-91, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu nak beriman, Allah kata. Sekarang baru nak beriman. Wa qad asaita qablu, dalam keadaan kamu derhaka sebelum ni, duk buat maksiat je. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu dulu masa kamu senang, kamu tergolong dalam kalangan orang yang duk buat kerosakan. Jadi nampak apa beza Fir'aun dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus masa dia senang, dia minal musabbihin. Tapi Fir'aun masa dia senang, dia minal mufsidin. Orang yang bertasbih, Nabi Yunus. Orang yang mufsidin, orang yang buat kerosakan, Fir'aun. Jadi bila Nabi Yunus susah, Allah tolong dia. Dan bila Fir'aun dalam susah, Allah tinggalkan dia. Jadi itu. Ta'arraf ilallahi fir rakha, ya'rifuka fi syiddah. Disebut oleh para salafus salih bahawasanya ada orang yang sentiasa mengingati dan beribadat kepada Allah semasa dia senang. Bila dia susah, dia angkat tangan, malaikat kata kepada Allah, ya Rab, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali. Maknanya ketika dia susah, bila dia angkat je suara dia kepada Allah, orang kata, malaikat kata, kami kenal dia ni. Sebab dia dulu masa dia senang, dia selalu ingat Allah. Yang ni kalau orang yang duk sibuk dengan maksiat dan seumpama, bila dia susah, orang kata sautun munkar, suara yang tak dikenali. Min rajulin atau min abdin munkar, daripada hamba yang juga tak dikenali. Jadi itu kita kena tengok macam mana Hafsah, Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Sebab sebenarnya apabila seseorang diceraikan daripada isteri Nabi, itu musibah bagi dia. Sebab bila dia bukan isteri Nabi di dunia, dia tak dapat jadi isteri Nabi di syurga Allah. Yang tu. Dan ramai isteri-isteri Nabi, ramai yang nakkan fadilat ni, nak menjadi isteri Nabi di syurga Allah, di akhirat. Sebab tu mereka pun sanggup lakukan apa sahaja cara nak kekalkan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita cerita pada perbahasan mukhtasar sirah Nabi kita sebelum ni, kita kata berkenaan dengan peribadi isteri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha ummul mukminin. Saudah binti Zam'ah ni kan, dia kan sebaya kawan kepada Khadijah. Jadi masa dia ni berkahwin dengan Nabi, dia ni dah kata macam aku dah tak ada hajat dah dengan suami, dia kata. Jadi malam-malam di giliran dia sepatut bersama Nabi, dia orang kata hibahkan malam tu. Dia bagikan malam tu kepada siapa dia? Dia bagi malam tu kepada Aisyah. Dia kata, wahai Rasulullah, walaupun giliran aku malam ni, kau pergilah kepada Sayyidah Aisyah. Tapi yang penting dia isteri Nabi SAW. Maknanya Saudah ni yang penting dia isteri Nabi. Mereka nak kekal. Jadi Hafsah bila dicerai ni, hilanglah hak tu. Hilanglah fadilat tu dan kelebihan tu. Maka tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan memelihara Hafsah dengan disebut fa innaha sawwamah qawwamah. Dia rajin puasa dan dia rajin qiyamul lail. Kemudian disebutkan di sini, wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a azwajihi husnul mu'asyarati wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan bersama dengan isteri-isteri Nabi adalah husnul mu'asyarah, hubungan yang baik. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dia sebenarnya orang yang paling kenal orang lelaki ni, isteri dia. Yang paling kenal. Kawan dia pun tak kenal dia sangat. Kawan dia pun tak apa kenal dia sangat. Contoh kalau kita ni geng kaki surau lah. Geng kaki surau, geng kaki masjid. Duk dalam masjid tu duk bersembang, duk kah, duk gelak sana sini kan. Duk bersembang. Masing-masing kawan sesama kita. Tapi bila balik rumah, dia bukan tidur sekatil. Mana ada kawan lelaki sama-sama jemaah masjid tidur sekatil? Tak kepelik orang. Jadi tak ada. Jadi kita balik rumah, kita tak tidur sekatil, tak minum bersama, tak mandi bersama. Kita mana tahu apa yang dia buat di rumah. Tapi yang tahu siapa dia? Isteri dia yang tahu. Jadi sebab itu kalau kita ni, isteri boleh ceritakan kebaikan kita di luar, maknanya betul-betul baiklah lelaki tu.
Tapi kadang-kadang kita nak tengok macam mana. Kadang-kadang ada orang yang di depan orang dia lain, tapi di rumahnya dia lain. Itu jadi kita kena jaga akhlak. Dan Nabi SAW, bila orang tanya kepada isteri-isteri Nabi, antaranya orang tanya kepada Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah sifat akhlak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran. Itu sampai ke tahap macam itu. Akhlak Nabi Quran. Tapi kadang kalau kita lah, adalah pasangan kita, tiba-tiba orang tanya kepada isteri kita ni, contoh, tanya, kak, macam mana dengan abang ni? Perangai dia kat rumah macam mana? Bagus ke? Abang kamu ni bagus, alhamdulillah, kata. Tak, cuba kak cerita panjang sikit, detail sikit. Kata, saya nak tahu, tak apa, kak jujur je, kak, saya tak cerita kat abang tu. Itulah, abang kamu tu bagus, tapi, dia mula tapi. Bila part tapi tu kita risau lah. Maknanya dia dah ada dah benda-benda point lagi. Jadi part tu yang lagi panjang daripada bagus tadi. Yang tu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita nak tengok, betul kita susah nak, sebab isteri dia tahu hakikat suami dia macam mana. Dia tahu hakikat sebenar, tak boleh nak tipu dia. Dia boleh tahu. Tapi Nabi SAW, kalau isteri pun duk cerita yang betapa baik sungguh Nabi ni, tak ada kata apa, memang baik sungguh. Kerana akhlak Nabi Quran. Apa lagi, Quran ni kan orang kata sempurna kitab, orang kata tak ada cacat, tak ada celanya. Itulah Nabi SAW. Dalam erti kata, apa yang Quran suruh, Quran anjurkan, Nabi buat. Dan apa yang Quran tegah, Quran larang, Nabi tinggal. Itu makna Nabi hidup berpandu dengan anjuran dan larangan Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wa kanat idza syaribat minal ina'i akhadhahu fawada'a famahu ala mawdi' famiha wa syarib. Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, apabila minum daripada sesebuah bekas, maka Nabi akan ambil bekas minuman tersebut, fawada'a famahu ala mawdi'i famiha wa syarib. Dan Nabi SAW meletakkan mulut Nabi di tempat bekas mulut Sayyidah Aisyah tadi, lalu baginda pun meminum daripada bekas tersebut. Di sini nak menggambarkan ciri-ciri bagaimana Nabi dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan isteri dia jaga sungguh. Dan kita pun tahu yang jarak umur antara Nabi dan Sayyidah Aisyah ni agak jauh. Maknanya Aisyah ni pun ketika Nabi wafat, dia masih belasan tahun. Jadi bayangkanlah ketika Nabi berkahwin dengan dia. Jadi Aisyah ni dia ada orang kata jiwa-jiwa remaja ataupun jiwa kanak-kanak. Maka kadang kalau Aisyah nak berhibur, nak berseronok, maka Nabi akan bermain dan bawa Sayyidah Aisyah main. Ataupun lihat kepada permainan-permainan yang ada pada zaman tersebut lah. Dan permainan tu tak samalah dengan permainan pada hari ni. Tetapi yang penting tak ada lara lah. Yang tak ada lara. Jadi Nabi bawa. Dan kalau nak minum, kalau part mana yang Aisyah minum, part tu yang Nabi akan minum. Kalau zaman kita pada hari ni, kalau straw tu, share straw yang sama contoh. Gitu. Tapi lebih kurang itu je lah. Maknanya kesan mulut tu dia nak letak di situ. Orang nak kata nak menggambarkan, orang kata betapa sayangnya Nabi SAW kepada isteri Nabi. Dan itu adalah hukum dia harus. Hukum dia adalah harus. Kalau ada orang kata tak baik dari sudut kesihatan ke, orang kata bercampur air liur ke, terpulang sebab benda harus. Benda harus ni apa yang syarak beri kita pilihan. Nak buat, tak nak buat pun tak apa. Bukan jadi satu isu besar. Orang kita kadang benda harus pun jadi isu negara. Benda harus je. Macam banyaklah isu-isu yang berlaku di media sosial. Sebenarnya dari sudut hukum dia harus. Tetapi orang kita nak jadi isu tu isu besar. Baik. Dan banyak lagi disebutkan di sini apabila Aisyah nak makan daging, Nabi akan kunyahkan dan begitu. Dan Nabi akan mempermudahkan bagi isteri-isteri Nabi SAW untuk memakannya. Dan banyak disebut di sini keadaan Aisyah ketika di rumah. Nabi SAW akan bersandar di dinding rumah Aisyah ataupun bilik Aisyah, dan Nabi akan membaca Quran sallallahu alaihi wasallam sambil didengari oleh Sayyidah
Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Dan ada juga riwayat wa kana ya'muruha wa hiya haidun fatattazir summa yubashiruha. Nabi ni pernah waktu itu ketika Aisyah dalam keadaan haid pun, maknanya Nabi tak menafikan kemesraan berlaku ketika Aisyah haid. Kemesraan berlaku ketika Aisyah haid. Walaupun ketika seorang wanita haid dia haram untuk mengadakan hubungan suami isteri dengan pasangan dia. Kerana nas, haram berdasarkan nas. Allah kata wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Dan mereka iaitu para sahabat bertanyakan kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan darah haid. Kul, katakan wahai Muhammad, jawab, Allah bagi jawapan. Huwa adha, darah haid adalah kotoran. Darah haid adalah kotoran. Jadi kalau darah haid kotoran, nifas tu darah ke tidak? Nifas pun darah yang keluar daripada orang perempuan selepas dia bersalin. Jadi sifatnya apa? Kotoran juga. Jadi kalau nifas kotoran, maka ulama qiyaskan nifas kepada haid. Walaupun tak ada dalil yang spesifik, tapi dalilnya adalah qiyas. Dalil adalah qiyas. Jadi kul huwa adza, dan Allah kata fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah, tinggalkanlah orang perempuan, asingkan diri kamu dengan orang perempuan ketika mereka haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Dan mendekati di situ tak lain tak bukan adalah jima'. Kerana Nabi di sini, Nabi yubashiruha. Kerana Nabi bermesraan. Tetapi bermesraan yang tak sampai kepada tahapan hubungan intim tu. Hubungan suami isteri, dia tak sampai tahap tu. Maknanya ada batasan dia. Tapi Allah kata fala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan yathurna adalah perbuatan orang perempuan ke perbuatan Allah? Yathurna tu adalah perbuatan orang perempuan. Jadi sebenarnya boleh bagi seorang suami adakan hubungan dengan isterinya bukan selepas isteri tamat haid, bukan. Tetapi boleh bagi suami bersama dengan isterinya selepas dia tamat haid dan setelah dia mandi wajib. Yang ni yang penting sekali. Yang ni tak dandan, lepas habis haid je tak mandi wajib lagi, dah kata boleh. Sedangkan tak betul. Kerana Quran kata fala taqrabuhunna hatta yathurna, sehingga mereka bersuci. Bukan sehingga mereka suci daripada haid. Kalau suci daripada haid itu kerja Tuhan, bukan kerja orang perempuan. Tapi sehingga mereka bersuci, bersuci ni kerja orang perempuan. Ulama kata bersuci ni ada 3 qaul. Yang pertama adalah sekadar basuh kemaluan. Yang kedua kata wuduk. Yang ketiga mandi wajib. Yang mana yang paling tepat? Mandi wajib. Mandi wajib. Ini semua ada dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita rujuk tafsir-tafsir Mu'tabar macam tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir, tu pun ada orang tak bagi baca tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita pun pelik juga. Punya Mu'tabar kitab. Baik. Jadi tak payah ikutlah yang ajaran pelik-pelik tu, tak payah ikut. Kemudian disebut di sini Aisyah waktu tu maknanya berpakaian lah, tattazir. Tattazir ni ada izar, ada pakai kain lah maknanya di situ. Summa yubashiruha. Wa kana alaihi salatu wassalam yuqabbiluha wa huwa saim. Dan Nabi SAW pernah mencium Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ni, Ummul Mukminin, ketika baginda wa huwa saim. Waw di situ wawul hal, dalam keadaan, terjemahannya dalam keadaan baginda berpuasa. Jadi itu adalah dalil boleh bagi seorang suami ni untuk bermesraan dengan isterinya walau dia dalam keadaan berpuasa. Boleh. Dari sudut hukum, harus. Tapi ulama' kita ada tafsil. Tafsil ni dalam fatwa ni biasa. Orang yang pernah, orang kata, nak berkecimpung dalam dunia-dunia kefatwaan, dunia-dunia nak jadi mufti ni, walaupun kita katakan nak jadi mufti, dia adalah dia punya syarat-syarat dia. Tapi sekarang tak. Syarat dia hanya login Twitter je, jadi mufti lah. Mudah nak jadi mufti zaman sekarang. Login je. Tapi kita kata tak, dia ada syarat-syarat dia.
Dan syarat-syarat dia ada agaklah ketat. Banyaklah yang nak kena kuasai itu dan ini. Cuma yang saya nak sebutkan, dalam bidang fatwa, kalau jawapan yang dia berikan tu, dia perincikan. Yang tu biasa berlaku. Dia tak bagi jawapan yang firm. Tak. Dia tak kata begitu. Tapi, dia akan tafsir dalam erti kata, sekiranya keadaan begini, maka hukumnya begini. Dan sekiranya keadaan begini pula, hukumnya adalah begini. Macam tu. Dia letak in kana kadza fa hukmuhu kadza. In kana kadza hukmuhu kadza. Macam itulah. Dan ulama yang paling banyak buat benda gini adalah al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Abu Hanifah paling banyak macam tu. Sebab itu ada sebuah kisah yang menceritakan tentang anak murid kepada Abu Hanifah. Kita tahu ya Abu Hanifah ni dia ada dua anak murid kanan tu. Yang pertamanya adalah Al-Qadhi Abu Yusuf rahmatullah alaih. Dan satu lagi adalah Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani rahmatullah alaih. Dan kisah ni adalah kisah berkenaan Imam Abu Yusuf tu. Abu Yusuf ni dia anak murid kepada Abu Hanifah. Tapi satu hari, dia itu meninggalkan majlis pengajian ilmu Abu Hanifah. Bukan kerana dia ada keuzuran, tak. Tapi dia pergi buat majlis ilmu dia sendiri. Dia tinggalkan majlis ilmu tok guru dia. Dia buat majlis ilmu dia sendiri. Jadi bila dia buat majlis ilmu dia sendiri, Abu Hanifah tahu benda tu. Dan Abu Hanifah kata, bayangkan tok guru dia kena tinggal hanya semata dia nak mengajar. Jadi Abu Hanifah ni dia ada satu cara. Dia hantar seorang lelaki ni untuk pergi duduk dalam majlis ilmu Al-Qadhi Abu Yusuf tu. Tapi waktu tu Abu Yusuf belum qadi lagi lah. Dia penuntut ilmu juga. Jadi waktu tu Abu Hanifah dia bagi satu. Lepas habis majlis dia, kamu tanya satu soalan hukum. Dia saja nak bagi soalan tricky lah kepada Abu Yusuf ni. Soalan dia pula, apa hukum kalau seorang lelaki tu dia pergi hantar baju dia untuk dibasuh kepada tukang cuci baju. Tukang cuci baju. Kemudian keesokan hari dia nak pergi balik, nak pergi ambil baju tersebut yang selesai dibasuh oleh tukang cuci baju. Tetapi tukang cuci baju tu dia tak nak pulangkan baju tu kepada pemilik dia. Dia tak nak pulangkan baju tu kepada pemilik dalam erti kata berlaku ghasab, berlaku rampasan baju, rampasan harta. Jadi kawan tu pun pemilik baju yang asal tu dia pulang dalam keadaan dia tak dapat baju. Tiba-tiba esoknya pula tukang cuci baju ni serahkan baju tu, dia kata bawa mari upah. Jadi layak ke tidak dia ni dapat upah? Itu dia punya persoalan. Layak ke tidak tukang cuci baju yang tadi semalam tu dia dah rampas baju orang tu, dia tak nak pulang. Tiba-tiba esok dia datang bawa baju, dia kata saya nak upah, saya dah basuh baju ni. Pening tak soalan tu? Kita dengar apa pening? Rupanya bukan kita je pening. Alhamdulillah. Abu Yusuf pun pening juga soalan tu. Dan bila dia pening, dia tak dapat jawab. Bila dia tak dapat jawab, dia terus pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Dia kata, wahai Tok Guru. Tapi Abu Hanifah dia kata apa? Ya subhanallah, dia kata, man qa'ada yuftin nas walam yuhsin ay yuftiya fi mas'alatin minal ijarat. Dia kata, subhanallah, seseorang yang pergi duduk nak bagi fatwa kepada orang ramai, orang tanya masalah upah, orang kata masalah upah sewa pun tak boleh nak jawab. Dia kata begitu. Lalu Abu Hanifah pun bagilah jawapan. Dia kata dalam kes ni kita kena tengok. Dia cuci baju tu sebelum dia curi ke ataupun dia cuci baju selepas dia curi. Yang tu. Mana kena tengok. Dia cuci baju tu sebelum dia curi ke ataupun selepas dia curi. Kalau dia cuci sebelum, layak dia dapat upah. Tapi kalau dia cuci selepas, maknanya selepas ghasab, selepas rampasan pencurian baju tu berlaku, maka dia dah tak layak tak dapat upah. Jadi nampak tafsil, perincian. Jadi perincian ni dalam fiqh, dalam fatwa, dia memang banyak berlaku. Jadi disebutkan di sini berkenaan dengan isu yang saya nak sebut tadi, yang isu tafsil ni apa? Isu cium isteri ni ketika puasa. Itu yang saya nak sebut. Ada perincian. Kalau orang muda, jangan. Kalau orang muda, jangan. Jangan bermesraan dengan isteri ketika puasa. Sebab tu agak bahaya kalau kita ni kahwin bulan Syakban. Selepas Syakban bulan apa?
Rajab, Syaban, Ramadan. Ramadan tu bulan puasa. Jadi dia pula kahwin 27 Syaban. Macam tu. 27 Syaban. Kemudian tak lama tu puasa pula. Allah kata. Puasa satu hal. PKP pula. Duduk di rumah. Lagi bahaya. Jadi bila itu berlaku, maka sebab itulah banyak anak-anak PKP. Tetapi disebabkan itu boleh bagi kesan kepada puasa dia. Batal puasa masalah. Nak kena banyak yang kalau kita banyak hukum hakam nak ganti nak apa semua bukan senang. Jadi oleh kerana itu ulama-ulama saran tak ni. Nak kahwin dalam bulan Syawal ke apa dia kan, yang tu bagus juga. Baik. Jadi kalau untuk orang muda, ulama kita kata jangan bermesraan, hatta bercumbuan ke, berpelukan ke, bertampar pipi ke, jangan. Tapi kalau orang tua-tua ni tak apa. Orang tua-tua ni kalau macam orang tua-tua yang berpuasa, tiba-tiba suami dia pergi cium isteri dia. Ni opah kita contoh. Pergi cium isteri dia. Waktu tu pun isteri tu pun kalau dah kena cium pipi umur dah 80, dia tak rasa apa dah. Dia puasa macam tu je lah. Dia hanya kata geli je lah orang tua ni, dia kata. Itu je lah kot yang dia boleh kata. Tapi dia nak rasa intimasi, dia tak ada dah apa dia lah. Tak ada dah. Sebab tu ulama kita ada tafsir. Tapi kalau orang kata Nabi buat tak? Nabi buat. Sebab tu disebut di sini, wa kana alaihi salatu wassalam yuqabbiluha wa huwa saim. Nabi SAW pernah mencium Sayyidah Aisyah ketika baginda berpuasa. Baik. Tapi ada juga hadis yang menceritakan daripada ibunda kita Aisyah. Nabi ni kata Aisyah, amlakakum li irbih. Sebahagian riwayat kata li arabih. Yang membawa maksud Nabi ni adalah individu yang paling mampu mengawal nafsu. Itu. Siapa dari kalangan kita yang paling mampu mengawal nafsu? Tak ada lain yang lebih kuat dan lebih mampu menahan nafsunya kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian banyak lagi lah perbahasan di sini. Dan disebutkan, saya nak ringkaskan di sini. Wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i. Nabi kadang apabila Nabi nak pergi bermusafir, Nabi akan cabut undi antara isteri-isteri Nabi. Cabut undi ni bukan bertujuan adalah siapa yang naik dia punya anak panah dia, maknanya anak panah tu milik dia, maka dia akan dapat peluang untuk mengikuti Nabi berduaan dalam permusafiran. Itu makna dia. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Sesiapa dari kalangan isteri-isteri Nabi yang mana dia punya saham ni anak panah tu, keluar daripada bekas simpanan anak panah, maka kharaja biha ma'ahu, maka dia akan dapat keluar bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu maknanya Nabi ni dia nak bagi adil. Tapi kita tengok Nabi ni kalau isteri ramai pun dia boleh buat satu keputusan yang adil. Kita ni patut kalau isteri seorang lah yang paling boleh buat macam-macam. Tapi kadang isteri seorang tu lah isteri nak terasa hati macam-macam. Maknanya boleh kata kelemahan kita sebagai lelaki. Kalau tengok Nabi SAW, dia praktikal Nabi SAW. Orang kata menzahirkan keadilan. Tak ada, orang tak terasa sangat. Tak adalah rasa zalim ke apa, tak ada. Tetapi oleh kerana itu kita tengok macam mana Nabi. Sebab okey, ni hari ni giliran orang ni, hari ni giliran orang ni. Tapi ada sebahagian orang kita ni kahwin 2 je, tapi duduk pergi rumah isteri muda je hari-hari. Itu masalah juga. Lepas tu duduk kata, saya kahwin 2 ni ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah pada perkahwinan 2. Maknanya lebih seorang. Tapi tak ikut sunnah pada adil tu. Jadi sebab tu yang paling penting dalam poligami adalah adil. Iaitu meletak sesuatu pada tempat dia. Kalau tak mampu, fawahidah, cukup dengan isteri seorang. Kalau awak rasa awak tak mampu. Kadang orang lelaki ni, diri dia pun tak mampu nak jaga. Apatah lagi dia nak jaga seorang isteri lain. 2 orang macam tu. Dan disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahlahu akhiral laili wa awwalah. Nabi SAW kadang-kadang mendatangi isteri Nabi. Dan kalimah mendatangi ni maknanya hubungan suami isteri. Itu maknanya. Apabila Nabi mendatangi kadang-kadang Nabi SAW mendatangi ahli keluarga isteri Nabi ni pada penghujung malam. Penghujung malam ni dah dekat-dekat subuh tu. Dan kadang-kadang pada awal-awal malam. Macam pukul 10, pukul 11, kadang-kadang begitu. Pada awal malam.
Wa idza jama'a awwal al-laili fakana rubbama ightasala wa nam. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan hubungan suami isteri dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal malam, macam pukul 10 lepas Isyak, katakan ada hubungan, maka boleh jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun mandi wajib dan kemudian baru Nabi tidur selepas mandi wajib. Wa rubbama tawadda wa nam. Dan kadang-kadang pula Nabi boleh jadi wuduk sahaja dan tidur. Maknanya Nabi memastikan Nabi tak tidur dalam keadaan berjunub. Nabi tak tidur walaupun wuduk tak mengangkat junub, tapi sekurang-kurangnya kena berwuduk. Kena berwuduk. Tapi wuduk tak mengangkat junub. Yang mengangkat junub hanyalah mandi wajib. Jadi kita kena ingat, khususnya orang lelaki lah. Orang lelaki kalau sebelum tidur dia berjunub, dia kena bersihkan. Kalaulah dia tak mandi pada malam tu, walaupun tuntutannya mandi pada malam sebelum tidur, tapi sekurang-kurangnya dia kena berwuduk. Dia kena berwuduk. Baik. Jangan tidur dalam keadaan berjunub. Kalau ikut dalam kitab Ta'limul Muta'allim Zarnuji, Burhanuddin Zarnuji, walaupun tak adalah sandaran dia, tapi dia kata kalau siapa yang tidur dalam keadaan berjunub ni, dia akan mendatangkan kefakiran kepada orang tu. Itu pada pandangan dia lah. Tapi dia tak adalah sertakan. Dia kata banyak yang mendatangkan kefakiran dalam kitab Ta'limul Muta'allim ni. Antaranya makan tak basuh, antaranya tidur telanjang, dia kata. Antaranya tidur berjunub. Ini semua ni mendatangkan kemiskinan, dia kata. Tapi saya tak nilah, bab-bab tu saya tak panjang sangat dalam, tapi saya suka yang Ta'limul Muta'allim ni. Orang kita dalam orang pondok-pondok dia sebut pelita penuntut tu. Jadi yang bagusnya adalah bab-bab akhlak adab penuntut ilmu tu. Macam kelebihan menuntut ilmu, yang tu yang bab-bab depan-depan tu kita kena kuasai. Baik. Dan yang terakhirnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza safara wa qadima lam yatruk ahlahu lailan. Nabi SAW apabila baginda bermusafir, kemudian Nabi pulang daripada permusafiran, maknanya Nabi sampai ke rumah Nabi ataupun rumah salah seorang daripada isteri Nabi. Dan bila sampai daripada musafir pada waktu malam, Nabi biasa takkan ketuk pintu rumah kerana Nabi tak nak ganggu. Nabi tak nak ganggu. Dan biasanya Nabi SAW akan pergi ke masjid. Lepas musafir, Nabi tak balik rumah, Nabi akan pergi ke masjid. Saya dengar daripada sebahagian asatizah kita, mereka kata isyaratnya adalah supaya kita tak balik rumah dalam keadaan kusuk masai. Orang bermusafir kan kusuk masai. Jadi bila dia kusuk masai, dia jumpa dengan ahli keluarga dia, dia tak sedap. Jadi dia pergi ke satu tempat lain untuk masjid contoh. Jadi dia boleh untuk segarkan diri dia ataupun segakkan diri dia, kemudian dia pun pulang dalam keadaan segak balik daripada bermusafir. Yang tu adalah petunjuk. Jadi macam itulah kita. Yang ni balik rumah apa semua malam kan, apa semua kadang yelah kita kan sibuk masing-masing, sibuk dengar kuliah lama kan, contoh pukul 10.30 pun tak habis lagi. Jadi kita balik sampai ke rumah dah pukul 11 contoh. Jadi mungkin kalau tengok pasangan kita, Allah, laki aku ni nampak tak terurus je, nampak entah apa benda dia ajar dak ustaz tu contoh. Jadi balik pun tak terurus. Jadi kalau balik-balik nak sampai rumah, tengok Nabi SAW punya petunjuk. Nabi tak akan ketuk sebab Nabi tak nak mengganggu. Nabi nak pastikan diri baginda sempat diurus dan terurus terlebih dahulu. Jadi selesai perbahasan tu dan insya-Allah kita akan masuk pada bab yang baru pada kuliah kita yang akan datang. Jadi saya rasa mencukupi dan memadai sekadar itu. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.